Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Sefakrullah bin Munir dan rakan-rakan seperjuangan kami. Hari ini kami akan menjelaskan dan berkongsi kepada anda semua tentang dam bagi haji tamatuk. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Nurul Izzah binti Masruhan. Nama saya Nur Sabarah binti Muhammad Afandi. Saya Nur Nadana Jahani binti Ramli. Saya Hana binti Ahmad Baharudin. Saya Ummu Sulah binti Sa'ari. Okey, kita mulakan perbincangan kita dengan pengertian dam. Dam dari segi bahasa bermaksud darah atau suatu ketetapan hukum Allah kepada manusia. Manakala dari segi istilah syarak pula, dam ialah al-an'am, iaitu binatang ternakan seperti unta, lembu, termasuk kerbau atau kambing, termasuk kibas dan biri-biri yang disembelih dengan sebab-sebab tertentu atau diganti dengan memberi makanan atau berpuasa mengikut ketetapan hukum Allah. Manakala bagi istilah haji, dam ialah denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang melanggar larangan dalam ihram haji. Okey, kita recap balik, kita ingat balik 13 larangan ihram, iaitu 2 lelaki, 2 perempuan, 4 sama-sama lelaki dan perempuan, 2 kemuliaan tanah haram dan 3 hal nikah kahwin. Okey, recap 2 lelaki. Larangan itu adalah dilarang menutup kepala, dilarang memakai pakaian berjahit, manakala 2 perempuan dilarang menutup muka dan dilarang untuk menutup tangan. 4 lelaki dan perempuan dilarang memotong kuku, pakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong atau mencukur bulu. Manakala 2 kemuliaan tanah haram dilarang mencabut atau memotong pokok, dilarang berburu binatang, dan 3 hal nikah kahwin: bersetubuh, bercumbu dan akad nikah. Kita teruskan dengan dam bagi haji tamatuk. Dam tersebut adalah dam tertib dan takdir. Tertib ni maksud dia ikut turutan dan kita gunakan ayat jika tidak mampu. Manakala takdir, dia gunakan atau. Maksud takdir pula adalah kadar yang bermaksud telah ditentukan. Contohnya kita kena berpuasa sebanyak 10 hari. Maksudnya kadar tu dah ditentukan. Bagi takdir pula, dia adalah nilai. Contohnya puasa ikut nilai harga seekor unta. So takdir adalah kadar, takdir adalah nilai. Okey, bagi dam tertib dan takdir, kita kena menyembelih unta atau lembu 1/2 bahagian atau seekor kambing. Jika tidak mampu, kena berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di dalam masa haji, iaitu di Mekah, dan baki 7 hari di waktu kembali ke tanah air. Jika tidak mampu, hendaklah bersedekah sebanyak 10 cupak kepada fakir miskin. Okey, sebab dikenakan dam bagi haji tamatuk ni ada sebab, bukan saja. Pertamanya sebab dia mengerjakan umrah dan haji dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama. Kedua, sebab mereka bertamatuk. Maksud tamatuk adalah bersenang-senang dan dengan menanggalkan ihram. Jadi itu adalah sebab-sebab mereka dikenakan dam bagi haji tamatuk. Okey, dam bagi haji qiran adalah sama dengan dam bagi haji tamatuk, iaitu dam tertib dan takdir. Okey, sebab-sebab dikenakan dam bagi haji tamatuk adalah salah satunya adalah luput wukuf di Arafah setelah banyak ihram haji. Okey, contoh dia, bila seseorang dia dah banyak ihram, kemudian dia jatuh sakit kritikal yang tidak mampu, sampaikan dia tak mampu untuk berwukuf di Arafah. Okey, setelah dia sembuh, maka wajib baginya mengerjakan rukun haji, iaitu tawaf, sa'i dan bercukur gunting. Dia juga tidak dapat haji dan dia wajib membayar dam. Okey, seterusnya melanggar nazar yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Okey, contoh dia,
seseorang bernazar untuk bertahallul dan bercukur. Tetapi bila dia melaksanakan nazar tu, dia bertahallul dan dia bergunting. Okey. Seterusnya, meninggalkan tawaf wada tanpa keuzuran syarak. Okey. Bila dia dah habis siap semua yang wajib rukun haji semua, tapi dia tak buat tawaf wada tanpa keuzuran. Contohnya macam dia sengaja tinggalkan. Okey. Seterusnya, meninggalkan 4 wajib haji, iaitu yang pertama, berniat ihram tetapi selepas miqat. Kedua, tidak mabit di Muzdalifah tanpa sebab yang diluluskan oleh syarak, contohnya seperti sakit. Okey, seterusnya, tidak mabit malam-malam hari tasyrik di Mina tanpa sebab yang diluluskan oleh syarak seperti meneman waris yang sakit di luar kawasan Mina. Okey, yang keempat, tidak melontar 3 butir batu atau lebih di 3 jamrah. Okey, seterusnya ihsar. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu apa itu ihsar. Okey. Ihsar tu maksud dia tertahan atau terkepung, tidak dapat menyempurnakan ibadah haji atau umrah. Okey. Dia tertahan tu disebabkan antara dia cuaca yang tidak mengizinkan. Kedua, sebabkan wabak penyakit macam sekarang COVID-19. Kemudian sebab ribut pasir. Okey, apabila ihsar berlaku, seseorang yang berada dalam ihram hendaklah melaksanakan dam. Okey, tujuan dia adalah untuk membebaskan diri daripada larangan ihram kerana dalam keadaan darurat. Okey, dam ini tidak menggugurkan pelaksanaan rukun dan wajib umrah atau haji, tetapi hanya menggugurkan larangan berihram saja. Maksudnya bila dia buat dam tu, dia tak gugurkan rukun dan wajib umrah atau haji pun, tapi dia cuma gugurkan 13 larangan tu je. Sebab darurat kan tadi. Okey. Maksudnya dia kena dia wajib qada haji atau umrah tu sehingga tahallul. Damnya adalah tertib dan takdil. Okey. Tertib dan takdil ni adalah menyembelih seekor kambing ataupun dia perlu memberi makan kepada fakir miskin sejumlah cupak makanan yang dapat dibeli dengan harga yang sama seekor kambing, ataupun jika dia tidak mampu juga, dia perlu berpuasa 3 hari di tanah haram dan 7 hari di tanah air. Okay. Dam kerana melanggar larangan dalam ihram iaitu bersetubuh dilakukan sebelum tahallul awal. Hukumnya haram, haji atau umrah menjadi rosak. Lepas tu wajib teruskan baki rukun haji dan umrah tu sehingga bertahallul. Lepas tu wajib ke atas lelaki sahaja untuk bayar dam, iaitu dam, tertib dan takdil. Sembelih seekor kambing ataupun dia berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah haram, 7 hari di tanah air. Lepas tu beri makan 10 cupak pada fakir miskin. Seterusnya berburu ataupun mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram, iaitu dikenakan dam tahyir dan takdil, iaitu menyembelih binatang sebanding binatang yang diburu ataupun tumbuhan yang dicabut. Seterusnya berburu atau cabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram, iaitu dikenakan dam tahyir dan takdil, iaitu menyembelih binatang sebanding binatang yang diburu atau tumbuhan yang dicabut. Lepas tu kalau binatang tu binatang kecil seperti burung merpati atau tumbuhan paling kecil seperti daun, 3 helai daun atau rumput, dikenakan sembelih kambing atau sedekah memberi makan pada fakir miskin ataupun berpuasa. Yang terakhir, melakukan larangan selain larangan-larangan tadi, dikenakan dam tahyir dan takdir, iaitu sembelih seekor kambing atau memberi makan kepada 6 orang, setiap seorang 2 cupak, atau berpuasa 3 hari. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah seterusnya saya akan menerangkan tentang tajuk permasalahan dam dan dosa. Okey, kalau korang nak tahu, dam dan dosa ni adalah 2 perkara yang berbeza tau. Maksudnya dam, dosa.
Sebab tak semua perkara yang ditinggalkan oleh jemaah haji ataupun jemaah umrah itu perlu dikenakan dam dan dia berdosa. Sebab ada setengah situasi yang dia kena dam tapi dia tak berdosa, sebab dia meninggalkan 4 kesan tau. Kalau seseorang itu melanggar larangan ihram ataupun dia tertinggal untuk melakukan wajib haji ataupun wajib umrah. Okey, kesan yang pertama ada dam dan dia berdosa. Kesan yang kedua, ada dam tapi dia tidak berdosa. Kesan yang ketiga, tiada dam tapi dia berdosa. Yang keempat, tiada dam dan tiada dosa. Okey, kita pergi kesan yang pertama dahulu. Okey, kesan yang pertama ada 2 situasi. Yang pertama, jika seseorang itu berniat ihram tapi bukan di miqatnya. Maksudnya dia berniat ihram tapi bukan di tempat yang telah ditetapkan. Okey, kalau dia sengaja buat benda tu, dia kena bayar dam dan dia berdosa. Tapi kalau dia tak sengaja buat benda tu, contoh dia terlupa ke apa kan, so dia kena bayar dam dan dia tidak berdosa. Situasi yang kedua, tidak bermabit di Muzdalifah ataupun di Mina dan dia tak buat melontar jamrah. Okay, kalau dia sengaja buat benda tu tanpa keuzuran syarak, maksudnya dia sihat, dia tinggal sebab dia sengaja, dia kena bayar dam dan dia berdosa. Tapi kalau misal kata dia tak sengaja buat benda tu sebab dia sakit ataupun dia teman orang sakit ke apa kan, yang menghalang diri dia untuk buat benda tu, dia kena dam dan tapi dia tak berdosa. Jadi bagi jemaah haji yang tak melontar jamrah, dia kena cari wakil bagi diri dia untuk melontar jamrah bagi diri dia. Dan juga okey, contohlah kalau dalam masa dia cari tu dia tak jumpa orang yang sesuai untuk wakilkan diri dia, so dia perlu bayar dam dan tiada dosa. Okey, kesan yang kedua, ada dam tapi dia tidak berdosa. Okey, ini bila seseorang itu melakukan perkara larangan tapi dia tak sengaja buat larangan ni, iaitu larangan jenis itlaf. Itlaf ni adalah larangan yang ringan tau. Contohnya macam dia potong kuku ke, dia cabut rumput, dia cabut rambut dekat kepala, ataupun dia berburu binatang ke. Dia perkara-perkara yang ringan. So dia kena bayar dam tapi dia tak berdosa. Tetapi dengan syarat dia buat benda tu secara tak sengaja tau. Kalau sengaja, dia dah termasuk dalam kategori yang tadi, dia kena bayar dam dan dia berdosa. Okey, kalau kesan yang ketiga, tiada dam tapi dia berdosa. Ada 2 situasi. Yang pertama, akad nikah. Orang yang melakukan akad nikah, dia berkahwin di semasa dalam ihram, confirm dia berdosa sebab tapi dia tak kena dam. Okay. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan bercumbuan tanpa bersentuhan, dengan syarat tanpa bersentuhan tau, seperti bercakap dan memandang ajnabi dengan perasaan syahwat. Okay. Kesan yang keempat, iaitu yang terakhir, tiada dam dan tiada dosa. Maksudnya kalau dia tinggalkan perkara wajib haji tu, dia tak ada dam dan juga dia tak berdosa. Iaitu larangan jenis tarafuh. Okay. Larangan jenis tarafuh ni pun dia ringan tau. Maksudnya jenis-jenis larangan yang ringan, iaitu sebagai contoh, kalau dia pakai pakaian yang berhias, yang macam Vogue, macam itulah. Okay. Ataupun dia mencantikkan diri, ataupun dia pakai wangi-wangian dengan syarat tidak sengaja. Okey. Dan kalau dia terperasan, dia sedar yang dia pakai wangi-wangian, dia segera menanggalkan pakaian tu, ataupun dia segera membasuh wangi-wangian tu. Maksudnya contohlah kalau dia tak sengaja pakai minyak wangi, lepas tu dia terbau dan dia terus basuh minyak wangi tu, ataupun pakaian yang terkena minyak wangi tu, jadi dia tiada dam dan tidak perlu membayar dam, dan dia
berdosa sebab tidak sengaja, dan selepas dia sedar tu dia terus buang benda tu. So dia tiada dam dan tiada dosa. Masa. Okey, soalan yang pertama. Bolehkah kita mencium Hajar Aswad ketika kita melakukan tawaf rukun? Jawapan dia, jika kita mengetahui yang Hajar Aswad itu diletakkan minyak wangi, maka berdosa dan dikenakan dam. Jika kita tidak mengetahui yang Hajar Aswad itu diletakkan minyak wangi, maka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Isu yang kedua pula, mencabut rumput ketika masih lagi berada dalam ihram. Okey, jawapan dia berdosa dan dikenakan dam kerana mencabut rumput ataupun tumbuhan ketika masih lagi berada dalam ihram. Okey, isu yang ketiga pula, meninggalkan tawaf wada tanpa ada keuzuran dan sebab-sebab tertentu. Jawapan dia berdosa dan dikenakan dam kerana tiada sebab untuk dia meninggalkan tawaf wada. Baiklah, kita dah tiba kepada penghujung perbincangan kita. Jadi sebagai kesimpulan, dam ini akan dikenakan kepada para jemaah umrah dan haji yang melanggar syarat dan rukun ketika melakukan umrah dan haji. Seterusnya, dam yang dikenakan kepada para jemaah adalah mengikut kemampuan mereka, kerana Islam sangat bertimbang rasa kepada mereka yang tidak mampu. Seterusnya, dalam kita tak sedar, sebenarnya banyak fadilat dalam membayar dam bagi diri kita dan diri orang lain. Okay, kesimpulan yang seterusnya iaitu kesimpulan yang keempat, para jemaah yang dikenakan dam akan melaksanakan atau melakukan ibadah haji dan umrah itu dengan lebih berhati-hati. Kesimpulan yang kelima, dam akan membantu mengurangkan kadar jumlah fakir miskin yang berada di tanah suci. Dan kesimpulan yang terakhir, dam adalah sebagai tanda mentaati perintah Allah kerana dam itu sendiri adalah suruhan daripada Allah. Okey, itu sahaja daripada kami hari ini. Semoga bermanfaat dan minta maaf anda ada terkasar bahasa atau salah silap. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.